Kalau kita melihat kepada pencapaian status halal ataupun industrinya dalam konteks Malaysia, kita harus berasa berbangga kerana kepiawaian, apakah ada istilah itu? Kepiawaian halal Malaysia ini dianggap antara yang terbaik dalam konteks standard di seluruh dunia. Dan kerana itu kita punya potensi yang sangat besar, namun untuk mengembangkannya pastinya kita memerlukan kapasiti yang lebih dan juga dorongan, termasuk political will ataupun wewenangan politik. Dan kerana itu pada malam ini kami dedikasikan perbincangannya tentang halal dan melihat di manakah kedudukan Malaysia kini. Setelah sekian lama kita berada di hadapan menjadi pemacu, menjadi market leader dalam konteks kepiawaian ini. Untuk perbincangan itu bersama pada malam ini adalah pengarah bahagian pengurusan halal JAKIM yang berbahagia Fadilul Ustaz Muhammad Zamri Muhammad Syafiq. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul ke saya mulakan tadi bahawa standard Malaysia ni bila cakap halal? Betul. Tepat sekali. Apa rahsianya? Mengapa sedemikian? Kenapa dunia melihat halal Malaysia ni? Kita bermula pada tahun 70-an. Okey. Malah data yang kita jumpa lebih awal daripada itu, tahun 65 gitu, 60 sudah ada dikeluarkan satu surat perakuan halal. Dan antara syarikat yang awal mendapat sijil halal, sijil perakuan halal itu adalah syarikat Ajinomoto. Itu antara yang tertua lah mendapat sijil halal. Dan selepas itu kita berkembang. Dan apa yang menariknya, bila mana kita dah memulakan secara kecil-kecilan ini daripada satu unit menjadi satu bahagian dan kemudian menjadi satu bahagian yang besar sekarang ini, kita telah berjaya sampai ke tahap ke OIC. Dan bila mana SMIC diperkenalkan sebagai satu badan yang mengurus tentang persijilan, standard persijilan halal OIC, maka standard halal Malaysia ini kalau istilah sekarang ni copy paste. Benchmark. Bukan benchmark lagi, copy paste. Ambil sebiji-sebiji sebiji dan kemudian dibuat tambah nilai lah. Tambah nilai dan akhirnya adalah SMIC 1, SMIC 2 dan SMIC 3. SMIC ini elok dijelaskan sikit kepada penonton kerana mungkin ada yang pertama kali mendengar apa. SMIC ini adalah satu badan di bawah OIC yang bertanggungjawab menguruskan berkaitan dengan persijilan halal di peringkat negara-negara OIC. So kita ada 51 buah negara OIC. So SMIC ini berhasrat untuk menyelaraskan standard inilah untuk diguna pakai di peringkat antarabangsa. Sebab bila mana kita memperkenalkan standard halal, kalau dalam konteks Malaysia kita menggunakan mazhab Syafi'i. Tetapi kalau di negara-negara lain itu dia ada Hanafi, Hambali, Maliki kan. Jadi bila begitu keadaannya pastilah ada sedikit perbezaan dari segi hukum dan fatwa. Jadi untuk mengelakkan, mendekatkan jurang perbezaan ini, maka diwujudkan satu standard untuk menyesuaikan pelaksanaan syariah tadi dengan keperluan industri. Sebab bila mana kita bicara tentang halal ini, dia bukan hanya sekadar fiqh halal. Tetapi fiqh halal tadi telah pun berkembang untuk mengurus sebuah industri. Jadi kalau contoh kita potong sembelih ayam kan, potong ayam pula sembelih ayam. Sembelih ayam ni kalau ikut fiqh simple je. Tapi kalau kita nak menyembelih 35,000 ekor. Yes. Kilang. So pasti kita perlukan kepada mesin, perlukan kepada teknologi, perlukan kepada manpower, perlukan kepada SOP yang jelas kan. Jadi benda-benda seperti itu kita rangkumkan dalam sebuah standard. Maka kita di situlah dikenali standard halal Malaysia, di mana dalam standard halal Malaysia ini kita ada lebih kurang 15 standard untuk melaksanakan 9 skim yang ada dalam persijilan halal Malaysia. Dan alhamdulillah daripada pelaksanaan yang teratur, yang terurus dengan standard yang jelas, so sehingga hari ini pencapaian kita amat membanggakan, di mana State of Global Islamic Economy SGIE yang dikeluarkan oleh Dinas Standard di Amerika Syarikat bagi laporan tahun 2023, kita secara keseluruhannya termasuk kewangan Islam, pelancongan Islam dan sebagainya, kita berada pada ranking yang pertama bagi 10 tahun yang berturut-turut antara 81 buah negara. You can imagine? Kita berada pada tahap yang amat tinggi dan ini pada satu sudut kita berbangga dengan pencapaian kita, pencapaian negara kita dan sebagai rakyat Malaysia sepatutnya kita berbangga. Tetapi isu yang kedua adalah cabaran kepada kita bagaimana kita nak kekal dalam ranking ini. Jadi ini yang kita perlu ulas pada malam ini untuk kita melihat kehadapan bagaimana sepatutnya kita. Sebelum kita kehadapan itu ada beberapa butiran. 81 negara disebutkan tadi soal piawaian. Negara OIC ada 50. Berarti ada negara bukan OIC yang juga mengamalkan standard ini. Bagi saya itu menggambarkan nilai komersial yang ada dalam konteks amat besar. Kemudian ada Ustaz juga menyebut 15 standard dan 9 skim ini. Kalau
mungkin Ustaz pihak JAKIM dia sudah melihat industrinya secara meluas. Tetapi marhain ni macam saya ni. Ustaz pun sebut tadi, sembelih ayam tu simple je. Ada kiblat, bismillah, kan, selesai kan. Tapi ini saya dengar ada 15 standard dan 9 skim. Ni apa? Kenapa perlunya 15 standard untuk 9 bagi setiap skim itu bagi setiap skim itu ada standardnya sendiri. Okey. Nah, hatta rumah sembelih juga ada standardnya sendiri. Okey. Dan kemudian kami sebagai Badan Persejalan Halal di Malaysia, kita juga tertakluk kepada standard 17065 yang mana standard ini mengawal sebagai sebuah badan persejalan yang berwibawa. Dan begitu juga kita ada makmal MyHack di Bandar Instek. Dia juga melaksanakan standard 17025 untuk memastikan kita punya makmal tadi tu makmal yang begitu yang disegani, yang dihormati keputusannya. Malah keunikan dalam MyHack ini, kita bukan hanya menganalisis dari sudut sains, tetapi segala dapatan dalam analisis makmal itu kemudian dikeluarkan dan kita akan blend dengan analisis syariah. Jadi maksudnya apabila kita dapat suatu keputusan tentang contohnya kajian tentang alkohol, so kita dapat result dari segi sainsnya bagaimana, dari segi syaratnya bagaimana. Jadi bila begitu keadaannya, ini akan membantu dalam proses kita nak mengesahkan sesuatu produk tadi sama ada halal atau tidak. Okey. Ustaz, saya teruja mendengar tadi pun disebutkan soal makmal, daripada makmal biologinya kepada makmal syariahnya. Kerana pada awam saya menganggap mereka hanya lebih cenderung memahami halal ni dalam konteks makanan dan pemakanan. Tetapi kita ada biomedical, biotech, alat kecantikan, kosmetik, pelancongan juga perlu patuh syarat, perhotelan. Maknanya perkhidmatan juga sudah mula. Jadi kalau merujuk kepada itu, adakah itu terangkum di dalam 15 standard dan 9 skim? Tadi saya menyebut tentang beberapa sektor. Untuk 9 skim yang dalam persejalan halal ini, dia meliputi tentang permis, tentang barang gunaan, tentang makanan dan minuman, berkaitan tentang rumah sembelih, logistik. Logistik ini pula dia ada warehouse, dia ada transportation, dia ada pipeline, dan kemudian dia ada kosmetik, dia ada pharmaceutical, dia ada medical device. Dan semuanya itu diatur dalam standard-standard yang khusus bagi setiap skim tadi itu. Manakala untuk perhotelan dan sebagainya, itu di luar daripada skim kita. Dan itu biasanya akan ditangani oleh ITC, Islamic Tourism. Dan bagi membantu Islamic Tourism ke hadapan, bagi memajukan perkhidmatan patuh syariah di sektor pelancongan ini, maka JAKIM sekarang ini sedang membangunkan standard patuh syariah. Maka standard patuh syariah itu nanti dia akan menjadi reference kepada produk-produk ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang tak termasuk dalam skim halal. Sebab bila mana kita sebut tentang halal ini, saya nak mencelah di sini. Saya rasa penting untuk kita jelaskan kepada penonton. Bila kita bercakap halal, di satu pihak yang lain kita cakap soal syariah compliant, patuh syariah. Jadi apa bezanya? Adakah telefon saya ini halal atau patuh syariah misalnya? Saya rasa kita akademik sikit awal-awal ni. Mungkin kalau boleh Ustaz jelaskan. Untuk halal, dia biasanya dia berkaitan tentang yang akan digunakan oleh manusia. Maknanya dia mana ada penglibatan langsung kepada manusia. Contohnya untuk dimakan, untuk diminum, untuk digunakan di konteks luaran, kan? Itu untuk manusia. Tetapi yang berkaitan tentang haiwan, itu tak termasuk. Sebab kalau kita kata makanan haiwan itu kita halalkan, nanti kucing makan kita makan sama juga. Sebab apa? Halal. Jadi kucing boleh makan, kita pun boleh makan. Jadi sebab itu dalam konteks Malaysia setakat hari ini, makanan haiwan itu belum dimasukkan dalam skim yang termasuk dalam persejalan halal. Manakala patuh syariah ini adalah kepada perkhidmatan yang dia berkaitan dengan manusia tetapi secara tidak langsung. Manusia perlukan hotel untuk menginap. Jadi hotel itu juga perlu patuh syariah. Keperluan-keperluannya. Ada arah kiblat, fashion, patuh syariah. Hatta novel, cerpen, kan, siaran TV, pengacara TV, pengacara TV. Okey kan? Saya syariah compliant. Alhamdulillah itu tak berat. Amat syariah compliant. Tak sungguh? Setakat yang di atas ni okeylah, yang di bawah saya tak pasti. Penonton tak nampak, jangan sebut tu. Tak pakai sungguh tu tak ada masalah lah, yang penting menutup aurat, kan. Jadi itu yang berkaitan secara tidak langsung, yang berkaitan dengan kehidupan manusia, maka kita atur dari segi patuh syariah, lagu-lagu, drama, filem.
Jadi itu merujuk kepada patuh syariah. Gitu. Itu yang membezakan Itu yang membezakan antara halal dengan patuh bila syariah. kita bercakap soal prestasi Yes. dan saya lihat ustaz banyak bercakap soal pensijilan. Yes. Kalau kita boleh menyingkap bagaimana prestasi ini dilihat setahun ke setahun, dari segi apa kalau kita mengukur prestasi ini, pensijilan, jumlah pemohon sijil, kepatuhan atau apa? Okey. Dari segi prestasi dalam konteks Malaysia, antara benda yang selalu dibangkitkan oleh masyarakat, oleh masyarakat industri khususnya, pensijilan halal Malaysia ni pertamanya lambat. Okey. Yang kedua mahal. Itu komen yang lah. ketiga susah. Okey. Ini 3 zikir yang sentiasa bergerak daripada bibir ke bibir. Saya ingat politik je ada zikir sama. Halal pun ada zikir sama. Saya nak catat sekejap ustaz, zikir tu ulang balik ulang zikir tu. Pertama lambat, mahal, susah. Okay. So 3 perkara ini sentiasa disebut. Jadi bagi membetulkan persepsi ini, saya melihat ia sebagai persepsi lah, dia bukan fakta. Okey. Dia adalah satu persepsi. Maka kita telah memperkenalkan satu program yang disebut sebagai Business Process Reengineering kepada SOP pensijilan halal ini, untuk kita melihat secara dalamannya bagaimana kita boleh menjawab persoalan yang katakan lambat, susah dan mahal tadi itu. Okey. Jadi hasil daripada BPR yang kita buat ini selama setahun. BPR? BPR, Business Process Reengineering. Okay. So BPR ini kita laksanakan. So dalam tempoh 6 bulan, akhirnya kita dapat result dengan kita memperkenalkan 14 inisiatif segera pensijilan halal Malaysia. So daripada 14 inisiatif yang kita ambil ini, alhamdulillah rekod kita menunjukkan bahawa permohonan yang selama ini, yang sebelum ini mengambil masa antara sebulan hingga 3 bulan, tetapi selepas 14 inisiatif ini dilaksanakan, kita berjaya memendekkan selama 30 hari. Dan ini telah pun disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam bajet untuk tahun 2024 ini, you kena remain lah 30 hari ini. Dan alhamdulillah kita telah pun memulakan seawal tahun 2023 dan kita akan teruskan pada tahun 2024 ini, insya-Allah. Okey. Apabila ustaz menyebut soal proses itu merujuk kepada durasi masa. Adakah kita juga mengukur prestasi dalam konteks jumlah sijil yang dikeluarkan? Dan alhamdulillah pada tahun 2023 juga, dan saya melihat ini kesan daripada tindakan kerajaan yang begitu bersungguh-sungguh membicarakan tentang pensijilan halal ini. Kita menyaksikan pada tahun 2023 peningkatan sebanyak 4%. Pada tahun 2022 sebanyak 14,977 permohonan yang kita terima, manakala pada tahun 2023 telah meningkat menjadi 15,605 permohonan. Dan dalam permohonan itu kita telah mengesahkan halal sebanyak 132,106 produk. Walaupun permohonan cuma 5,000, tetapi produk yang kita sahkan halal itu 132,106 produk. Nak menunjukkan bagaimana workload itu tinggi. Dan ini belum lagi kita bicara tentang ramuan yang digunakan. Kalau saya ketengahkan ramuan yang digunakan, lagi tinggilah data tu. Cuma saya tak bawa jumlah ramuan tu pada malam ni. Kerana apa? Kerana ramuan ni adalah penentu sama ada produk tadi tu halal ataupun tidak. Kan? Kadang-kadang orang persoal kenapa air mineral pun nak kena ada sijil halal. Sebab di sana semasa proses nak menghasilkan air mineral tu ada bahan yang kritikal. Bahan yang kritikal ni maksudnya adalah bahan yang dia akan mudah tercemar kepada benda-benda yang non halal lah. Sebab apa? Dalam kita nak menapis air tu ada satu bahan yang disebut sebagai activated carbon. Activated carbon ni prosesnya dihasilkan melalui tiga sumber. Pertama daripada coral, kerang-kerang, kulit-kulit kerang daripada laut. Kemudian yang kedua tempurung kelapa dan yang ketiganya daripada tulang. Kan? Dan tak tahu bagaimana tulang yang paling banyak atas dunia ini adalah tulang khinzir. Jadi bayangkan kalau kita ambil activated carbon daripada tulang. Kan, jangankan tulang khinzir, tulang yang tidak disembelih. Pasti ia najis. Dan kalau kita gunakan bahan najis untuk menapis air, maka air itu juga najis. Jadi sebab itulah kita kena pastikan air mineral itu mesti halal. Barulah jelas kehalalannya di situ. Ini yang saya katakan tadi berkaitan dengan ingredient yang perlu dianalisis oleh pegawai-pegawai kami di bahagian perusahaan halal tu, dan pihak industri lazimnya dia akan declare apa ingredient yang mereka akan gunakan. Sebab itulah dalam konteks ini maka kami semua diwajibkan untuk menandatangani aku janji kerahsiaan.
Okey. Sebab kami sebenarnya mengurus rahsia industri. Ya, rahsia syarikat. Rahsia syarikat. Okay. Kalau setakat rahsia ini ngopi tak keluar rahsia tu. jangan, memang tak akan keluar. Akan keluar. Sementara Ustaz mula menyebut tentang ini, banyak persoalan yang menarik perhatian saya. Hari ini dalam konteks biotech misalnya, kita sudah tidak memerlukan haiwan, tidak memerlukan lembu untuk menghasilkan daging, tidak memerlukan Culture meat. Culture meat, lab. Susu juga tidak memerlukan kambing dan lembu. Ayam juga tidak memerlukan ayam. Bahkan di Singapura sudah ada kedai yang menawarkan 3D printed steak yang daging yang baik. Tapi itu kita akan tangani kemudian. Cuma dalam konteks pematuhan, adakah ia juga berada di bawah bahagian pengurusan halal? Itu kita akan tangani selepas kita berehat seketika. Hai. Untuk maklum balas, klik pada butang maklum balas. Hanya dengan 2 langkah mudah untuk membuat aduan atau maklum balas, iaitu langkah 1, jenis aduan. Masukkan jenis, tajuk butiran, kategori dan lampiran sekiranya ada. Kemudian, masukkan maklumat peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan email. Langkah 2, pengesahan akaun. Anda perlu mengisi OTP yang diterima melalui email dalam tempoh 3 minit. Permohonan semula diperlukan sekiranya tidak menerima OTP dalam tempoh ditetapkan atau tamat tempoh pengisian. Perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. 1 ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Hai, tahukah anda agenda penghijauan Malaysia dilaksanakan mulai tahun 2021 menerusi kempen penanaman 100 juta pokok. Pokok? Maksudnya semua jenis pokok. Tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dahan dan daun. Bersama kita jayakan kempen penanaman 100 juta pokok. Terima kasih kerana menghijaukan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita. Marilah bersama-sama menjayakan program penghijauan Malaysia. Hai, untuk semak profil, klik pada butang semak profil. Masukkan kad pengenalan dan kata laluan yang telah didaftarkan. Klik log masuk. Paparan semak profil akan dipaparkan. Pengguna boleh menyemak maklumat asas, alamat, pendidikan, isi rumah, pekerjaan, pendapatan, komitmen, bantuan dan perakuan. Okey, ini adalah Bicara Naratif dan kita pada malam ini membicarakan tentang halal Malaysia, di manakah kita bersama pada waktu ini adalah pengarah bahagian pengurusan halal JAKIM, Ustaz Muhammad Zamri Muhammad Syafiq, dan kita banyak telah bicarakan tentang bagaimana kedudukan kepiawaian halal Malaysia ini adalah antara yang terbaik. Kalau ikut istilah yang Ustaz gunakan tadi, entiti antarabangsa, dia copy paste ya. Dia ambil sebiji apa yang kita laksanakan dalam konteks 15 standard dan juga 9 skim, dan juga telah kita bicarakan bezanya antara halal dan juga kepatuhan syariah, patuh syariah compliant. Ramai yang menyebutkan, ramai lebih memahaminya dalam konteks bahasa Inggeris syariah compliant daripada kepatuhan syariah. Dan kita telah bicarakan itu bila bercakap soal
prestasi telah pun digambarkan tentang peningkatan permohonan yang telah pun diluluskan, 4% peningkatannya. Saya sebelum berehat tadi, saya bangkitkan satu persoalan berkait tentang kepatuhan. Kerana di waktu yang sama kita menawarkan sijil, tetapi elemen yang juga menarik adalah untuk kita memastikan bahawa mereka mematuhi elemen-elemen, kerana ya saya membayangkan cabarannya. Okey, dia dah dapat sijil halal, tapi adakah dia mematuhi prosedur? Jadi kepatuhan itu juga sama pentingnya selain daripada penawaran sijil itu. Dia kalau kita melihat dalam konteks persijilan halal di Malaysia, dia ada dua tahap penilaian. Yang pertama disebut sebagai audit, compliant audit. Compliant audit ni adalah untuk kita melayakkan suatu produk tadi dipersediakan halal. So kaedah dia untuk audit ni kita akan buat temu janji, dan kemudian kita akan bagi plan audit. Kita akan bagi tahu sektor mana yang kita akan audit, kan? Siapa yang akan datang. Itu compliant audit. Maknanya secara teratur, kan? Dengan penuh hemah lah, kan? Tetapi apabila sebut tentang pematuhan, saya selalu gunakan terms pegawai-pegawai saya yang pergi buat pemantauan ini, kita katakan mereka ni sebagai malaikat maut. Malaikat maut. Maknanya spot check. Mereka akan datang tiba-tiba saja. Ini sebenarnya untuk memastikan industri tadi sentiasa bersedia dengan melaksanakan persijilan halal, melaksanakan standard halal tadi. Jadi berdasarkan kepada sesi pemantauan yang kita buat di seluruh negara, kita dapati 98%. Data ini menunjukkan bagaimana syarikat mematuhi. Dan kita rasa bersyukurlah. Kan? Dan hanya 2% sekitar dalam 90 buah syarikat yang kita tarik sijil halal. Ada juga yang nakal-nakal ni, ada juga. Ada dalam 90 buah syarikat kita tarik balik sijil halal dia. Jadi kita lihat di sini kenapa industri begitu peka untuk memastikan mereka sentiasa patuh kepada syariat. Sebab di sini di samping undang-undang yang akan boleh mengambil tindakan dari sudut penguatkuasaan di bawah KPDN, kita juga ada pengguna. Dan saya amat bersyukur di Malaysia ini pengguna halal di Malaysia amat peka. Jangan sampai suatu produk tadi viral bahawa ia tak patuh syariah. Once produk tu viral tak patuh syariah, walaupun cuma hanya sekadar hearsay ataupun persepsi, dia akan memberikan kesan yang amat besar kepada industri berkenaan dari sudut jualan. Sebab apa? Bila mana satu produk tadi mendapat sijil halal, dia boleh meningkat hasil jualannya sehingga 30%. Kan? Sebagai satu contoh, ada seorang usahawan kecil kita, dia meniaga telur masin je. Meniaga telur masinnya. Sale dia sebelum dapat sijil halal dalam RM10,000 sebulan. Tetapi selepas dia dapat sijil halal, sale dia RM30,000 hingga RM50,000 sebulan. You see, dia punya lonjakan itu. Sebab apa? Keyakinan pengguna. Keyakinan itu satu, market dia lebih besar. Kalau tak ada sijil halal, dia tak boleh pergi Ion, tak boleh pergi Maidin, tak boleh pergi shopping complex yang besar-besar, tak boleh masuk ke hotel. Tapi once you dapat sijil halal, you can go around the world. Apabila Ustaz mengatakan tak boleh masuk ke pasaraya-pasaraya besar, adakah itu sebagai syarat untuk menjadi pasaraya besar mesti menjual halal? Mesti ada sijil halal? Dia menjadi keutamaan. Kalau kita tengok setengah pasaraya ini, dia akan meletakkan polisi di mana produk yang ada sijil halal dia akan diletakkan di bahagian tengah rak. Maknanya selanting dengan mata yang memandang. Eye level. Kan? Tapi yang tak ada sijil halal mungkin dia akan letak di atas ataupun letak di bawah. Begitu. Jadi ada kesan kepada pengguna. Kelarisan itu. Ustaz menyebut malaikat maut. Dua yang datang mengiring ini bukan malaikat maut. Bukan. Kerana Ustaz datang bersama dua pegawainya. Tapi dalam konteks audit ini tadi, kalau boleh saya dapatkan gambaran lanjut, mungkin istilahnya tadi malaikat maut menggambarkan mereka akan datang dan memberikan tekanan untuk kepatuhan pada audit. Adakah audit ini diwajibkan bagi setiap item yang telah disijilkan halal ataupun ia dilakukan secara tebak? Bererti randomly. Bagaimana ia? Audit ini dia akan dilaksanakan kepada setiap produk baru yang dipohon persijilan halalnya. Itu kita akan pergi melihat. Itu dari segi audit pematuhan. Tapi pergi kepada pemantauan, pemantauan akan berlaku selepas daripada dia mendapat sijil halal. Di situ selepas dapat sijil halal itu ada dua keadaan. Pertama kita buat pemantauan, yang kedua kita buat penguatkuasaan. Penguatkuasaan ini base kepada aduan lah. Kalau ada komplain daripada orang ramai, so kita akan datang, dan kalau ada kes kita akan bertindakkan undang-undang. Tapi pemantauan ni kita akan bagi nasihat, kita akan bagi ingatan kalau dia tidak comply lah. Saya membayangkan tenaga yang diperlukan untuk pemantauan dan penguatkuasaan ini besar.
Kerana produknya sudah tentu semakin banyak. Ya, semakin banyak. Semakin maju bahagian ini, sebenarnya semakin besar petugas dan penguatkuasanya. Yes. Alhamdulillah di Malaysia, kerajaan telah memberikan kekuasa kepada dua pihak untuk melaksanakan kerja-kerja ini. Pertama JAKIM yang akan menjaga restoran berangkai dan kemudian produk daripada luar negara, industri sedia halal untuk luar negara, JAKIM, dan kemudian negeri-negeri. Melalui Majlis Agama Islam Negeri diberikan kuasa sebagai pihak berkuasa berwibawa, maka mereka boleh melaksanakan audit dan mereka boleh melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan. Dibantu dengan pegawai-pegawai daripada pegawai penguatkuasa daripada KPDN lah yang akan membantu kita bersama untuk menguatkuasakan. Tadi Ustaz ada menyebut juga soal viral tak viralnya isu-isu halal ni kan. Baguslah, tapi itu saya sebut tu untuk mengingatkan saya untuk bertanya sebelum usai rancangan kita malam ni, sebab ada banyak soalan-soalan yang tumbuh daripada perbincangan kita ini. Ustaz juga ada menyebut soal pematuhan ini. Adakah kita bercakap soal semata-mata syarikat yang base-nya berpengkalan di Malaysia ataupun ini halal JAKIM dan kita faham syarikat tempatan tentulah tertakluk, tapi banyak juga produk hari ini kerana kita beroperasi secara langit terbuka, produk luar yang masuk, adakah bererti syarikat luar yang nak bawa masuk, jadi bagaimana itu dilakukan? Okey, untuk di peringkat global JAKIM telah mengiktiraf sebanyak 86 badan persediaan halal di 48 buah negara. Seantero dunia lah. Maknanya ada CB-CB halal yang telah pun kita certified, yang mana kita telah audit dan memastikan bahawa mereka ini layak, daripada Amerika Syarikat sampai ke Jepun. Kita punya itu. Jadi bila begitu keadaannya 86 buah negara inilah yang bertanggungjawab untuk mempersediakan halal produk-produk daripada luar negara. Jadi bila begitu keadaannya, kita akan sentiasa pantau setiap tahun badan-badan persijilan ini bagi memastikan tindakan dia ataupun kerja audit yang dilakukan itu benar-benar mematuhi standard kita. Dan yang keduanya berkaitan dengan daging. Kita bersama dengan Jabatan Veterina DVS untuk memantau semua rumah-rumah sembelih di seluruh dunia yang membekalkan daging ke Malaysia. Biasa kita dengar New Zealand, Australia, Brazil, India? India itu antara negara-negara yang biasalah. Tapi sekarang ni ada banyak negara-negara lain yang cuba nak memasarkan produk tadi ke Malaysia. Mongolia, Uruguay dan sebagainya. Jadi bila begitu keadaannya, maka di sini kerjasama kita dengan DVS itu amat penting untuk memastikan mereka ini mematuhi standard sembelihan kita. Jadi begitu juga dengan Makis yang menjaga pelabuhan. Jadi bila begitu keadaannya, Makis ni nanti akan memastikan semua produk daging ni, produk burung yang masuk ke negara kita ni adalah halal. Itu prosesnya kita jaga. Itu prosesnya. Maksudnya sistemnya begitu. Saya mendengar data yang disebut ataupun nombor-nombor yang disebut tadi. Ada lebih 40 agensi ataupun sekutu dari seluruh dunia. 86 daripada 48 negara. Okey, itu yang saya nak pastikan kerana kedengarannya seperti agensi itu kurang daripada jumlah negara. Adakah berarti setiap negara ada agensinya sendiri ataupun ada agensi yang merentas negara dalam operasi? Untuk sebuah negara tu dia kadang-kadang ada satu, kadang-kadang ada 6. Bergantung kepada agensi dalam satu negara ada banyak. Ada banyak. Contohnya kalau macam China tu ada, saya tak silap saya 6 ataupun 7 begitu. Kerana dia terlalu luas. Ada negara tu satu saja. Kan macam Indonesia dia cuma ada satu sebab Indonesia ni di bawah kerajaan kan. Jadi dia satu tunggal lah sajalah. Kan kalau di Thailand pun saya tak silap pun satu. Kan gitu. Jadi 86 badan persijilan antarabangsa ini yang berada di 48 buah negara ini, macam mana kita kawal? Pertama audit, yang kedua melalui latihan, yang ketiga melalui convention kita. So setiap tahun kita ada GIHAS, Global Halal Summit. Di situ ada CB Convention di mana kita mempertemukan mereka ini dan kita sentiasa membuat semak dan imbang supaya standard halal Malaysia ini sentiasa diikuti, sentiasa dirujuk dan sentiasa diamalkan. Dalam konteks negara yang bukan dalam perimeter operasi Malaysia, kerana kita juga menyebut bahawa syarikat tempatan tentu saja mereka perlu abide, patuh kepada standard yang sudah disediakan. Syarikat yang beroperasi di negara asing, mereka sudah ada agensinya. Tapi adakah boleh misalnya mereka terus memohon dalam konteks standard Malaysia ini bagi tujuan Malaysia dan seluruh dunia? Bagaimana itu berlaku? Apa yang kita amalkan sekarang, syarikat-syarikat luar negara yang nak mendapat sedia halal Malaysia, dia kena menubuhkan syarikat di Malaysia.
Okey. Melalui syarikat di Malaysia, dia memohon sijil halal daripada JAKIM. Itu amalan sekarang. Okey. Tetapi move forward kita ke hadapan, melihat bahawa persiapan halal ni begitu dikendaki, dituntut oleh pasaran global ini, maka pihak kerajaan telah pun bersetuju untuk kita luaskan skop dia. Maknanya permohon industri daripada luar negara dia boleh mohon terus kepada JAKIM. Kita katakan sebagai direct application lah. Dan kita pun juga telah membangunkan manual prosedur persijilan halal antarabangsa ini untuk memastikan bahawa persijilan halal antarabangsa secara terus ini teratur sebagaimana sepatutnya. Okey. Jadi ini satu inisiatif barulah yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Saya membayangkan bahawa kalau dibenarkan direct application, permohonan terus itu tadi, sekaligus tekanannya kepada pengoperasian adalah soal pemantauan, menyemak, verifikasi ini. Jadi dan saya membayangkan beban kosnya juga. Melainkan keseluruhan bahagian pengurusan halal ni beroperasi seperti sebagai sebuah korporat. Jadi saya nak sentuh sedikit tentang perekonomiannya. Apa yang kita dapat dalam konteks dana laba daripada pengoperasian ini, ataukah kita melakukan ini semata-mata sebagai sebuah syiar yang perlu kita telan kosnya? Itu saya akan tanyakan bersama Ustaz selepas kita berehat seketika. Teruskan kesetiaan anda. Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti membuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Dia akan berlaku pada wanita-wanita cantik seperti kita. Wow. Yes. minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Bicara naratif, kita memberikan suluhan terhadap persoalan berkait tentang halal. Dan saya gantung satu persoalan tadi.
Maafkan saya. Tetamu pada malam ini Ustaz Muhammad Zamri Muhammad Syafiq adalah pengarah bahagian pengurusan halal JAKIM, dan saya bangkitkan tadi tentang apabila kita membenarkan ataupun cita-citanya untuk melakukan direct application, permohonan langsung daripada syarikat yang berada di luar daripada teritori ataupun persempadanan Malaysia, maka akan timbul tekanan pengoperasiannya untuk kita melakukan verifikasi, semakan, lawatan, penguatkuasaan. Jadi itu sendiri memberikan beban kos. Bagaimana kita melihat, saya membayangkan kalau seluruh pengurusan halal ini sebagai sebuah korporat, seharusnya cash flow-nya harus sihat lah. Tapi saya tahu juga di satu sudut, ini adalah syiar kita, ini adalah dakwah kita yang kita harus buat. Tetapi ia masih harus perlu berimbang agar ia sustainable, ia mapan. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Kami memang amat menyedari perkara ini. Jadi sebab itulah untuk move forward, apa yang kita buat di JAKIM sekarang ni, kita sedang proses untuk mendigitalisasikan sepenuhnya permohonan persijilan halal. Kan? Jadi bila mana kita mendigitalisasikan sepenuhnya, kenapa saya katakan sepenuhnya? Sekarang ni tak digital ke? Sekarang tak online ke? Sekarang kami dah online. Tetapi masih lagi hybrid. Maknanya ada beberapa part yang mana pihak industri kena hantar secara fizikal, khususnya kepada dokumen sokongan. Itu masih lagi secara fizikal. Dan sebenarnya kita permohonan secara online ni kita dah seawal tahun 2008. Maknanya dah lama dah kita perkenalkan. Cumanya untuk kehadapan ini dengan lahirnya teknologi baru seperti AI, maka di sini kami melihat bahawa di sini kita perlu mengambil kesempatan. Untuk apa? Untuk pertamanya mengurangkan kos. Kan antara critical area dalam persijilan halal ini adalah untuk menyemak ingredient. Bayangkan kalau sebuah permohonan daripada satu permohonan daripada sebuah hotel yang ada lebih kurang 300 menu. Ingredientnya sehingga 5,000. Bayangkan hari ini kita terpaksa menyemak satu persatu ingredient tadi dengan tenaga manusia. Kan? Adakah benda ini boleh diteknologikan? Jawapannya boleh. AI boleh membantu kita. So sekarang ini kita sedang bangunkan My Ingredient untuk melengkapkan kita punya sistem yang disebut sebagai My Halal ini, dan kita sedang bangunkan My Halal 2.0 bersama dengan Mampu. Dan sekarang ini dalam proses, dan kita mengharapkan benda itu berjalan lancar. Kalau My Ingredient ini dapat disiapkan, so apabila industri nak key in, dia cuma tulis apa produknya, apa ingredientnya, so akan keluar secara automatik. Ingredient ini dah disijilkan halal atau belum. Kan? Badan mana yang membersihkan halal? Macam mana dengan sah laku sijil halal tadi itu? Kan? So bila mana dia send kepada kita, kita juga akan dibantu oleh AI, dan manusia ni cuma tengok betul takut AI ni buat silap ke macam mana, kita cuma nak mesahkan sahaja. Kan? So ini pertamanya dia boleh menjimatkan masa, yang kedua dia boleh menjimatkan kos, dan yang ketiganya dia boleh menjimatkan tenaga manusia. Kan? Jadi bila begitu keadaannya, proses digitalisasi ini amat penting bagi proses persijilan halal di Malaysia. Kerana kehadapan ini kita bukan hanya sebagai pemain domestik, tetapi kita nak menjadi champion di peringkat antarabangsa. Walaupun kita dah champion sekarang ni, kita perlukan ini supaya kita boleh sustain sebagai negara yang sentiasa berada pada ranking yang pertama dalam persijilan halal. Ustaz menyebut sustain, itu yang saya sebutkan juga tadi, soal kemapanan. Kerana bila kita mula bercakap tentang ini, saya nak ajak untuk kita meraihkan elemen perekonomiannya. Kerana kita tahu bila kita nak mengembangkan ini, dan dia akan ada kos. Jadi buat masa ini saya tanyakan tadi, apakah di dalam keseluruhan pengoperasian ini kita melihat soal perolehan dalam konteks how much do we get daripada proses ini, dan bergerak ke hadapan kalau ianya kemudian akan menjadi seumpama sebuah korporat. Kalaupun tidak untung, bererti ia harus cost benefitnya itu harus berimbang. Kerana kita cakap soal teknologi, tentu saja ia memang sangat berkemungkinan, tetapi teknologi itu sendiri pun, teknologi transfer, teknologi learning, teknologi adoption and adaptation, itu ada kosnya. Saya bayangkan lembu yang disembelih di New Zealand, bila dia sudah dipotong kecil, betulkah itu semua datang daripada sana? Traceability. Yang kita tahu blockchain boleh menentukannya. Jadi bila kita pergi ke Menate yang berbungkus-bungkus siap tu, kita tahu dah mana yang halal dengan teknologi. Tapi itu juga akan memerlukan kos, dan latihan juga memerlukan kos. Bagaimana pihak bahagian pengurusan halal melihat perekonomiannya? Okey. Dalam konteks ini, secara dalamannya, kita belum buat keputusan lagi, tapi kajian sedang berjalan. Sebab
apabila kita berada pada ranking nombor 1, keyakinan masyarakat itu terhadap persediaan halal itu tinggi, permintaan pada persediaan halal itu tinggi, maknanya kita ada demand. So kat situ kita kena melihat dari sudut bagaimana sumbangannya kepada negara. Kalau sebelum daripada ini 50 tahun kita bergerak sebagai dakwah kepada syiar, tapi kehadapan ini kerajaan melihat kita perlu ada impak ekonomi kepada negara. Kan? Malah kadang-kadang latihan yang kita berikan tu pun secara percuma aja kepada dia. Fisabilillah sangat ni. Fisabilillah kan. Jadi untuk kehadapan kita kena melihat kos-kos itu tadi. Dan insya-Allah akhirnya nanti kita akan melihatlah dengan kadar yuran yang lebih munasabah lah. Tapi sekarang ni sudah cukup murah. Sekarang cukup murah. Orang kata mahal tu saya tak tahu di mana mahalnya. Kalau nasabahkan tu berapa? Dia jadi terlalu kadang-kadang terlalu murah pula, dia memberikan persepsi yang lain kan dari segi prestige. Bagaimana kita melakukan ini dalam keadaan Ustaz sudah menyebutkan keinginan untuk deploy teknologi, melihat soal perimbangan pendapatan dan juga cost benefit analisisnya dalam konteks kekal relevan. Kerana istilah Ustaz sebut tadi itu penting, sustain, untuk mapan. Saya lihat persaingannya juga penting kerana Ustaz menggunakan istilah CB, mana ejen-ejen yang cepat membeli ini, kalau ada satu pihak lain yang lebih cepat menggunakan dan diiktiraf, maka there is no barrier for entry lah. Saya bila fikir bisnes tu dia mula bahasa istilahnya. There is no barrier for entry lah. Kerana kalau mana-mana negara Islam yang lain, bahkan saya lihat misalnya Thailand sendiri pun, bila pergi ke pasar raya tu saya tengok logo dia banyak tu. Jadi dia macam, ada orang kata macam lebih mudah untuk dia mengeluarkan. Jadi di situ akan menjadi tekanan atau tidak kepada pihak JAKIM untuk kekal menjadi pemain nombor 1 yang relevan bagi 10 tahun akan datang. Dalam konteks keyakinan masyarakat global terhadap persediaan halal Malaysia, dari sudut kenapa kita boleh sustain? Kita boleh sustain kerana tahap integriti yang amat tinggi. Tahap kepatuhan. Dia tengok Ustaz ni okey ni. Kepatuhan kepada standard halal tu yang amat tinggi, ketegasan kita. Jadi itu sebenarnya yang menimbulkan keyakinan kepada masyarakat global untuk memohon persediaan halal. Jadi untuk itu kita telah pun mengadakan beberapa perundingan dan telah menandatangani MOC, Memorandum of Cooperation, dengan Arab Saudi, dengan SDVA, kemudian dengan Indonesia, dan kita juga di peringkat MABIM kita telah membuat MOU bersama dengan negara MABIM, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei. Negara-negara MABIM kita telah mewujudkan MOU untuk kita lead ASEAN ini, supaya kita menjadi suatu kita boleh menunjukkan suatu wave, satu gelombang untuk masyarakat dunia ini melihat persediaan halal Malaysia dan persediaan halal yang diperkenalkan oleh negara-negara MABIM sini sebagai satu sijil yang ataupun standard yang boleh diyakini dan boleh dipercayai. Itu antara yang kita lakukan. Dan yang keduanya, apa yang kita buat adalah halal diplomasi. Halal diplomasi ini telah dilaksanakan oleh HDC, Halal Development Corporation, rakan strategik kami, dan begitu juga dengan KLN, Kementerian Luar Negeri. Sebab apa? Bila mana kita dah bermain di peringkat global ini, di sana trade barrier itu pasti ada. Trade barrier mesti ada, dan ia perlu disantuni dengan penuh bijaksana oleh Madrid, oleh MITI, oleh malawakil kita dekat luar negara, dan alhamdulillah kita mendapat kerjasama yang baik dalam nak menyelesaikan isu-isu trade barrier ini. Sebab kadang-kadang polisi sebuah negara itu berbeza. Contohnya ada sebuah negara dia tak benarkan ada logo halal. Hatta perkataan Arab pun tak boleh. Gitu. Jadi kat sini kita kena runding dengan negara tadi bagaimana, dan kita berunding dengan industri. Itu dia. Apa jalan keluarnya kalau dia tak bagi? Kalau dia tak bagi itu antaranya kita benarkan dalam peraturan kita dia mesti meletakkan logo halal kita, sebab itu syiar negara kita, kan? Tetapi oleh kerana negara tak membenarkan, untuk produk yang dihantar ke negara berkenaan kita kecualikan. Itu antaranya lah. Alright. Saya bayangkan dia tak boleh tulisan Arab, kita kena tulis syariah compliant lah ke. Halal pun dia faham tak boleh. Syariah compliant, SC. Syariah compliant. Dalam hal yang sebegini kita mula melihat kepada isu yang saya bangkitkan di awal tadi, soal perubahan-perubahan semasa dalam teknologi. Saya mendengar Ustaz sudah menyebut tentang beberapa pihak yang bekerjasama dengan JAKIM. Saya rasa kita kena melihat juga aspek downstream dan upstreamnya. Kerana aspek kajian, lab, makmal tadi sebutkan. Saya sebutkan ada makanan yang
Daging dah tak perlu lembu, tak perlu kambing. Ayam dah tak perlu ayam. Madu dah tak perlu lebah. Susu dah tak perlu lembu sekarang ni. Semua sudah boleh dihasilkan secara cultured, secara di dalam makmal. Jadi cultured ataupun daripada sumber-sumber lain. Sumber-sumber lain. Sumber protein daging sekarang bukan boleh dihasilkan daripada sumber tumbuhan. Daripada serangga? Daripada serangga. Jadi saya membayangkan perubahan itu juga agak sangat cepat dan sangat laju. Bagaimana JAKIM nak memacu kederasan operasinya sejajar dengan perubahan yang sangat drastik ini. Kami di bahagian pengusaha halal ini memang amat peka tentang perkembangan teknologi makanan ini. Sebab dalam fiqh disebut tak boleh makan najis, tak boleh makan darah. Najis tu darah lah. Nanah kan. Tak boleh makan babi, tak boleh makan anjing, arak. Kan simple. Tetapi hari ini darah, kita tak makan darah. Darah dah berubah jadi plasma. Betul? Kan bila mana kita makan fishball sebagai contoh, macam mana dia boleh jadi kenyal sebab ada darah. Ada unsur itu. Ada unsur itu. Plasma itu ada di situ. Kan? Jadi kita di situ pentingnya untuk kita pastikan produk yang kita nak makan itu ada sijil halal untuk mengelakkan perkara-perkara tadi. Jadi bila begitu keadaannya, bahagian pengusaha halal tidak bersendirian. Pertamanya secara dalamannya kami wujudkan di bahagian pengusaha halal ini seksyen patuh syariah. Untuk memastikan teknologi-teknologi yang berkembang ini dapat kita kesan dengan segera dan kita buat kajian awalan. Dan kemudian kalau dia memerlukan kepada fatwa, maka kita akan pergi kepada bahagian pendidikan JAKIM di mana di situ ada jawatankuasa fatwa di peringkat kebangsaan. Researchnya akan ke situ, akan melahirkan hukum. Tetapi kita kena ingat, hukum dari segi fatwa lagi tak cukup. Ada satu perkara lagi, implementasi hukum. Untuk implementasi hukum ni, maka kami sekarang ini sedang berusaha untuk menumbuhkan Pakar Halal Malaysia. So Pakar Halal Malaysia nanti akan melihat fatwa-fatwa hukum-hukum fiqh yang ada tu bagaimana nak diimplementasikan dalam peringkat industri. Kan? Sekarang ni kita bicara tentang daging kultur. Kan? Daging kultur ni masa mula-mula dikeluar dulu diambil daripada sel haiwan. Timbul persoalan haiwan tu disembelih ataupun tidak. Haiwan tu halal ataupun tidak. Macam mana dengan serumnya untuk membiakkan sel tadi. Kan? Daripada darah. So darah ni najis. So kat situ nampak macam ada hambatan syariah yang jelas. Kan? Jadi bila begitu keadaannya, teknologi berkembang lagi. Dia kata kami tak gunakan sel daripada haiwan. Kami gunakan daripada tumbuh-tumbuhan, kami gunakan daripada ikan. Kan? Walaupun selnya daripada ikan, tapi bila mana dah diproses, akhirnya dia jadi daging ayam yang rasa ayam. Malah lebih istimewa sebab tak ada tulang. Makan tetap rasa ayam. Jadi di sini perlu kepada fatwa. Bagaimana dengan daging kultur? Dan setakat ini kita belum keluarkan fatwa lagi lah. Tetapi benda itu dalam perhatian kita dan dalam kajian. Dalam kajian, dan saya fikir dalam tak lama lagi kita akan keluarkan fatwa tadi dengan daging kultur ini. Oleh kerana isu ini saya lihat banyak dan dia mendadak. Saya melihat dalam konteks tabung haji misalnya, mereka ada acara tahunan untuk memperincikan semua isu yang berbangkit ini dalam muzakarah haji. Dan itu didokumenkan secara rasmi. Maknanya umat boleh lihat, bukan umat Islam di Malaysia saja, seluruh dunia boleh lihat muzakarah haji, tabung haji ini demikian. Dan itu menjadi satu agenda yang besar yang penting. Adakah dalam konteks halal ini kita juga ada platform seumpamanya? Muzakarah Halal Malaysia misalnya. Itu yang akan kita tangani selepas kita berehat seketika. Kita patut jadi negara sihat. Kerana Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, makan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah, sarapan masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah.
Banyak yang telah kita bicarakan berkait tentang halal ini, jalan ke hadapan, dan kita sementara kita berbangga kedudukan halal Malaysia ini antara yang sangat dihormati, yang dinanti-nantikan, dimata-matai dan dicontohi. Kalau ikut istilah tadi, banyak negara yang copy and paste, ambil sebiji-sebiji seperti apa yang kita laksanakan untuk laksanakan negara mereka. Dan perubahan menjelang bahagian yang ketiga kita berbicara tadi, kita mula merujuk tentang cabaran dari konteks teknologi mutakhir, perubahan-perubahan di mana memerlukan fatwa, memerlukan pemerhatian, memerlukan pengkajian. Yang pada hemat saya sebutkan tadi bahawa isu ini semakin mendadak. 3D printed steak kedainya sudah ada di Singapura. Dan ya, macam mana kita nak mengistilahkan halal atau tidaknya kan, kalau daging itu kita tak tahu sumbernya mana, serangga ke tidak ke, dan ia bukan sembelihan. Melihat perubahan itu, saya memberikan contoh seperti tabung haji ada muzakarah hajinya, dan ia menjadi sebuah platform antarabangsa. Seluruh dunia menanti-nantikan fatwa muasirah dalam konteks haji ini. Oleh kerana halal juga kita berada di depan dalam konteks dunia. Apakah kita ada platform seumpama itu, muzakarah halal Malaysia, yang mana fatwa muasirahnya itu dinanti-nantikan oleh umat Islam dan entiti CB di seluruh dunia, Ustaz? Okey, dalam konteks Malaysia, pertamanya kita ada roundtable discussion di kalangan pakar-pakar halal daripada kita punya cendekiawan daripada universiti tempatan di seluruh Malaysia. Mereka akan hadir dan mereka akan membincangkan isu-isu semasa berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan implementasi hukum, bagi memastikan keterjaminan halal itu tadi. Itu satu platform. Yang kedua, kita ada muzakarah panel pengesahan halal seluruh Malaysia. Dan insya-Allah pada tahun ini kita akan adakan, tak silap saya, pada sekitar Julai gitu, untuk kita menghimpunkan seluruh Malaysia panel pengesahan halal ini untuk kita bermuzakarah, untuk kita membincangkan tentang isu-isu tentang persiapan halal yang berlaku di Malaysia dan seantero dunia. Jadi hasil daripada itu bolehlah kita tunggu dan nanti akan didokumentasikan. Apa peluang untuk pengusaha Malaysia ni dalam konteks halal? Baik, kajian yang dibuat oleh Frost dan Sullivan dalam satu analisis yang mereka buat berkenaan dengan unjuran ekonomi halal global tahun 2030. Kita mendapati, mereka mendapati bahawa waktu itu jualan halal akan meningkat kepada 4.96 trilion. 4.96 trilion. 2030. Satu jumlah kek yang amat besar, dan saya melihat adalah satu kerugian sekiranya industri usahawan kita tak merebut kek tadi. Kan? Ataupun kita rebut juga tapi ambil portion yang kecil saja. Kan? Jadi sepatutnya sesuai dengan ranking kita yang berada pada nombor 1 dunia, kan, sepatutnya kita mendapat portion yang besar. Betul. Dalam kek 4.96 trilion ini. Kan? Tetapi kalau kita lihat apa yang berlaku, usahawan yang berdaftar dekat negara kita ni hampir 1 juta. Tetapi yang memohon sedia halal hanya sekitar 20%. Jadi jumlah itu kecil. Jumlah itu kecil. Dan kita mengharapkan pada tahun 2024 dan kehadapan ini, kita menyeru kepada semua industri yang boleh memohon sedia halal ni, marilah kita ambil sedia halal, sebab kita tak akan rugi. Bila kita ambil sedia halal, kita tak akan rugi. Pertamanya, produk kita diyakini, dan bila mana produk kita diyakini oleh pengguna, jualan akan meningkat. So bila jualan akan meningkat, pastilah labanya yang akan menikmati adalah pihak industri. Bila disebut soal pengusaha harus mengambil kesempatan, adakah kita merujuk kepada pengeluar sahaja? Kerana itu yang selalu difahami, pengeluar produk yang harus, atau kita boleh bercakap soal pelatih ataupun profesional halal expert. Siapa yang kita rujuk soal mengambil peluang? Baik, mengambil peluang ni, Said, industri dia punya core lah, kan, sebab mereka yang akan terlibat dalam sedia halal. Tetapi untuk melengkapkan ekosistem, melahirkan suatu produk halal, dia bukan hanya sekadar industri. Di sana ada halal talentnya, di sana ada regulatornya, di sana ada pakar-pakarnya, di sana ada saintisnya, di sana ada pengurus-pengurus yang auditor. Dan kehadapan ini kita akan perkenalkan auditor competent, halal auditor competent. Jadi maknanya nak jadi auditor halal ni tak boleh simply-simply. Masuk JAKIM je terus jadi auditor halal, tak boleh. You kena ada trainingnya, jamnya kena cukup, amalinya kena cukup, awak disahkan, baru awak boleh jadi halal auditor competent. Itu yang kita sedang buat sekarang untuk memenuhi standard 17065. Ada kita simbang sedikit di peringkat awal tadi berkait tentang isu-isu yang viral ini. Simpati saya kalau terlalu mudah sangat juga viral benda yang tak betul pun, saya rasa menganiaya pengusaha juga, Ustaz. Betul.
Saya amat bersimpati sebab kesannya adalah kepada industri. Tetapi dalam yang sama kami juga sebagai Badan Persijilian Halal juga akan terkesan. Maknanya keyakinan itu akan terhakis dan benda ni sentiasa bermain. Betul ke JAKIM ni sahkan ini halal? Kan? Jadi bila begitu keadaannya, kami di JAKIM telah meletakkan SOP. Semua benda viral bila mana sampai saja ke pengurusan kita dalam tempoh 4 jam kita mesti tangani dengan sesegera mungkin. Kita kena respon dengan jabatan netizen ini. Jabatan netizen kita pinjam istilah. Siapa ketua pengarah dia? Satu jabatan yang tak ada ketua pengarah. Betul. Kita akan bertindak dengan cepat memaklumkan. Sekurang-kurangnya kalaupun kita tak dapat yang mendalam, kita boleh bagi tahu maklumat awal supaya benda itu tidak viral, benda itu dapat dikawal. So bila mana dapat dikawal, kita dapat mengurangkan risiko kesan daripada peperangan persepsi yang amat dahsyat ini. Ya. Kalau rakyat ingin diperkasakan, ada nombor yang boleh kami hubungi. Kami nak bercakap dengan siapa ni? Okey, kalau semua orang tahu nombor ustaz. Saya ada talian hayat. Okey, untuk pengguna industri menghubungi kami di bahagian pengurusan halal JAKIM, pihak penonton boleh menghubungi 03 8892 5000. 0388925000 ataupun email kepada pr_halal@islam.gov.my. pr_halal@islam.gov.my. Saya kira selain daripada kita memperkasa pengusaha, rakyat, umat Islam juga penting dalam permainan ini. Sebab itulah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah mengarahkan JAKIM setahun kita kena buat 3 kali halal on track untuk menggerakkan. Halal on track ini satu perhimpunan usahawan untuk kita memberikan kesedaran untuk mereka mendapatkan sejahtera. Baik. Ustaz, penutupnya saya cemburu dengan mereka yang berada dalam sektor ini kerana setiap hari langkah Ustaz itu beroleh pahala kerana menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat menerima produk dan juga bahan yang patuh syariah. Sebab tu saya cemburulah. Kami di sini ni belum tentu. Dan terlebih cakap barang jadi fitnah, jadi cerita lain pula Ustaz. Jadi terima kasih kerana Ustaz Muhammad Zamri Muhammad Syafiq, pengarah bahagian pengurusan halal JAKIM, hadir bersama kami pada waktu ini. Terima kasih kepada semua yang menonton selama 1 jam yang berlalu. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum dan salam.